Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, selamat malam, selamat petang dan salam sejahtera kepada mereka yang bukan beragama Islam. Rehat sekejap tuan-tuan, sikit pinggang. Teruskan perkongsian. Pak Tawi, salam, senyum selalu. Waalaikumsalam Pak Tam. Terima kasih kerana selalu menyuruh saya senyum. Penat ni Pak Tam. Aduh, pinggang sakit. Teruskan perkongsian tuan-tuan. Share. Aduh. Dia berkata balak hanyut ni disebabkan kepala ayak tuan-tuan. Tuan-tuan jangan bersangka buruk sebab zaman lah ni kepala ayak dia macam orang kata apa? Dia macam ada chainsaw dia boleh kerat. Chainsaw dia boleh kerat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan bersangka buruk tuan-tuan. Ya, Abang Fazil Roka Utara apa dah? Abang Fazil apa nama kampung Abang Fazil Esok saya urus ni esok. Siapa nak ikut saya esok boleh? Sebab saya urus untuk unit lah, untuk bahagian saya esok di RTB rancangan tanah belia untuk clearer. Esok siapa NGO mana orang yang berseorangan yang nak join saya esok boleh? Piu Safwan, waalaikumsalam. Di apa? Kampung apa dia panggil? Kampung waalaikumsalam, Nur Hidayah, Piu Safwan, waalaikumsalam. Kampung apa? RTB tuan-tuan, Kampung Rancangan Tanah Belia. Boleh tuan-tuan Sekolah dia pun saya tengok kotak lagi sekolah RTB tu. Kalau ada ramai esok. Kalau kita ada 20 orang ada 20 orang jadi ada water jet apa kan. Kita boleh bersih sekolah tu. Sekolah tu kotak ni saya tengok. Rosli Ismail, waalaikumsalam. Kan. Sampah pun banyak nak angkat sampah. Kan, sampah tak apa, kita boleh minta tolong dengan JPAM. JPAM apa nama ni? JPAM pusat. Minta dia lori 5 tan. Macam hari tu saya buat dengan Cik Gubat hari tu 3 trip 3 trip settle kan. 3 trip settle sampah-sampah semua. Kepala ayak macam gergaji sekarang. On Semaloi, waalaikumsalam. Esok boleh tuan-tuan ni Abang Fazil pun duduk berdekatan boleh di RTB di Kampung Rancangan Tanah Belia. Masjid ada ramai dah masuk tadi saya tengok. Macam-macam daripada Ikram, daripada Kedah, daripada macam-macam tempat masuk So esok siapa nak ikut tu boleh orang kata apa, boleh WhatsApp saya. Saya bagi nombor 016 782 9137. 016 782 9137. Siapa nak ikut saya boleh. Esok Ismail Ahmad, waalaikumsalam. Esok kita berhimpun WhatsApp dulu. Nanti kita bagi share location tempat kita berhimpun besok. Siapa rasa yang nak luangkan masa dia besok boleh ikut serta. Salim Muhammad, waalaikumsalam. Jadi esok tuan-tuan esok ramai orang. Esok daripada kementerian pun memang dah ada miri sekarang hujan ya, doa-doa lah tuan-tuan. Salam dari Melaka, hadir. Lawa Mazda ni bukan Mazda, ni Kingsman
Jadi orang kata apa? Apa saya nak cakap dia? Di mana tu Fik? Duduk dari pejabat. Baru balik mai. Tadi lepas saya orang kata apa sembahyang Jumaat ni, balik mai apa pinggang sakit. Petang ni saya tak boleh nak teruskan sebab pinggang saya out. Pinggang mak out terus duk angkat barang berat Nak bersih area mana tu? Di ni RTB rancangan tanah belia. Rancangan tanah belia. Dia kerja-kerja berat kan. Di situ kerja-kerja berat. Siapa yang minat kerja-kerja berat boleh. Sebab apa? Dia lebih kepada nak angkut-angkut barang masuk rumah, nak clear sampah-sampah situ. Situ pun banyak warga emas tuan. Warga emas OKU ramai. Tadi saya pergi tadi rumah OKU menangis dia. Dia cakap dia berdoa dia kata saya ni kena banjir ni, suami saya ni kurang upaya dia kata. Ada di rumah ni saya dengan dia aja. Jadi dia pun berdoa lah dia kata. Dia berdoa dia kata semoga Allah Subhanahu Wa Taala hantarlah mai ihsan mai bantu dia. Kebetulan kena kami pergi bantu dia tuan menangis makcik tu Jadi tak banyak lah rumah dia tadi tu sebab dia dah makcik tu dah sukses semua dah. Tinggal beli ayak jamban dengan pinggan mangkuk banyak pinggan mangkuk tuan Mana ni? Geng-geng kita esok mai lah kita pi yang kaki kecam boleh. Tak ada masalah kita buang politik. Pin nombor kita buang politik mai pilah parti mana pun. Basuh pinggan pun boleh. Pinggan banyak tuan 7829137. Esok mai bawa mai sabun basuh pinggan. Basuh sekolah pun boleh. Sekolah belum ada orang masuk. Saya tengok sekolah teruk. Sekolah dia teruk tuan. Budak-budak nak sekolah tahun depan. Ni nombor saya. Saya WhatsApp. Kok ada orang nak buat grup WhatsApp ke boleh? Buat grup WhatsApp saya tak dan banyak sangat grup WhatsApp. Buat grup WhatsApp esok saya bagi tahu. Esok memang daripada kementerian esok dia ada dah 601 orang. 601 orang apa nama ni orang luar tengok kan. Student University pun ada. Besok pun ramai sebab belah-belah Kuala Langat ni kurang tuan Sat pergi menerap, sat lengah hilang sat Sat pergi menerap menerap. Menerap. Dia sebab bahasa Kedah dia ejaan dia tak ada. Dia kena bubuh koma sikit Sat pergi menerap, sat lengah hilang Dia bukan lengah, saya memang pinggang sakit. Kan, dulu main rugby pinggang sakit Cemeh. Siapa nak buat grup WhatsApp boleh. Hari apa nama ni, hari orang kata apa? Lusa baru Ustaz Khalid turun. Ustaz Khalid besok dia ada kelas memanah. Lusa dia turun. Jadi boleh tuan ni. Esok mai kita join sekali dengan ni Esok Perdana Menteri turun kot esok, tak silap saya. Perdana Menteri turun. Yang Muhammad Menteri Multimedia turun. Bukan Hulu Langat Kuala Langat. Di Kuala Langat, Hulu Langat ramai dah orang. Kuala Langat ni teruk tuan. Kuala Langat ni tuan-tuan masuk Labuhan Dagang, masuk di apa nama ni RTB rancangan tanah belia. Satu lagi apa tempat dia saya lupa teruk tuan. Kita pi lah, hak mana nak pi pun boleh ke esok roja-roja saya. Sebab orang kampung dah masukkan saya dalam depa punya grup. So depa akan bagi tahu lah. So siapa yang ada tim esok yang kata okey dia tak mau join tim Afiq kan. Dia nak pi dengan tim dia sendiri, boleh bagi tahu lah. Sebab orang kampung dah orang kata apa dah masukkan kat dalam grup depa. Tengok ni tuan. Depa masukkan saya dalam grup depa dah ni. Di kampung RTB. Mereka masukkan saya ganti saya punya in-charge saya. In-charge saya esok dia basuh rumah dia. Dia pun orang dengki agak kan. Jadi saya ganti dia. Saya handle esok untuk RTB yang kampung. Termasuk dengan Labuhan Dagang. Untuk tim saya lah. Makcik tu marah barang-barang kena buang. Tak marah apa yang kita pi tuan-tuan, kita hormat, kita tanya dia makcik nak buat apa, bukan kita pi pegang terus apa semua dah, kita pi tanya dia. Dia bawa keluar mai dia kata ni pinggan tak basuh, kita basuh pinggan. Dia kata makcik ni jamban tak cuci lagi. Kita pi cuci jamban.
Kan, kita ikut kepada tuan rumah punya arahan. Tuan rumah kata apa? Tuan rumah suruh angkat peti air, kita angkat peti air. Tu sikit pinggang. Tuan rumah kata susun barang dia, Ustaz. Kita pun susun lah barang dia. Barang duk ada di luar kan. Sebab lah ni ada giat marah. Giat marah, mereka turun, mereka pergi repair semua. Mereka pergi repair semua, so kita angkat lah masuk. Ya, ni hak mana nak join boleh WhatsApp saya, ni nombor di bawah. Dan tuan-tuan, saya masa duduk di ground tuan-tuan di Kuala Langat, ramai daripada 10 keluarga saya dah basuh 10 biji rumah dah. Daripada hari tu dengan tim Cikgu Bat 5, ni dia lah 10 dah. Jadi tuan-tuan, orang kata apa, dalam 10 keluarga yang kita pergi melawat, yang mana ada anak-anak kecil lah, 9 di antara mereka ni, mereka cakap baju pakai pakaian apa semua cukup. Itulah tajuk live saya malam ni, petang ni saya nak bang. Jadi orang duk kecam-kecam tu duk kata kat saya. Jadi mereka kata baju, makan pakai lah. Dia sebut lah, orang Kedah kata makan pakai lah. Maknanya makanan, pakaian ni memang cukup. Sebab ramai orang yang hantar. Tapi baju sekolah, mereka minta kalau ada baju sekolah dengan peralatan sekolah, mereka minta lah untuk hantar di perkampungan mereka ni, di RTB ni, di rancangan rancangan Tanah Belia dengan orang kata apa, dengan Labuhan Dagang. So bukan kata saya tak berhubung dengan rakan-rakan NGO, saya pun berhubung, tapi ada di antara 2-3 NGO mereka bagi tahu, mereka kata mereka dah ada schedule mereka sendiri dah. Ada orang tanya saya, oh dia ni siapa nak buat crowdfunding semua. Saya kata, saya dah berhubung dengan 2-3 NGO yang buat, malah nak sebut nama lah tuan, malah nak sebut nama yang mereka dah ada dana-dana mereka lah, dan kita berhubung. Bila saya berhubung dengan dia, saya telefon dengan dia, saya beritahu, dia kata dia dah ada dia punya jadual dia. Dan dia termaktub kepada orang kata apa, jadual dia tu lah, apa benda yang mereka dah tentukan di peringkat mereka punya NGO mereka tu lah, misi mereka tu. Sama ada mereka nak menyediakan tilam, orang kata apa-apa lah yang mana yang telah ditentukan oleh mereka punya program-program yang mereka sendiri buat lah. So mereka, bila saya cadangkan pasal baju sekolah ni, dia kata dia tak boleh nak buat sebab dia dah ada dia punya tu. Ada jugalah rakan-rakan kita yang lain pun, dia bagi tahu dia fokus kepada bantai dan juga hilam dan sebagainya. So itulah sebabnya saya orang kata apa, terdetik. Dan bukan saya kata saya nak buat. Kalau ada rakan-rakan kita nak buat pun boleh juga. Sebab apa, sekolah nak buka minggu kedua bulan 1, kalau tak silap saya lah, minggu kedua bulan 1 sekolah akan dibuka. So masalah yang paling utama di kalangan ibu bapa ni, mereka ni adalah baju sekolah dan juga peralatan sekolah lah. Sebab baju sekolah mahal tuan-tuan. Saya pergi survey tadi, sepasang paling murah dapat lah. Kalau Maidin sepasang RM40, RM50 lah sepasang. Jadi selalunya dalam 2 pasang lah. Kalau kita sekolah dulu, selalu seminggu tu kita akan tukar 2 kali lah tuan, 2 pasang. Zaman lah saya tak pastilah, kot ada orang pakai 5 pasang. Tapi zaman masa saya duk belajar dulu 2 pasang lah. Jadi itulah inisiatif saya yang saya nak buat. Dan Alhamdulillah, setakat hari ni saya terima sumbangan daripada ibu saya sendiri. Mak saya bagi tadi sedikit, mak saya bagi RM100, dia bagi kepada Ustaz Khalid. Ustaz Khalid maklum kepada saya, dia kata mak saya dah bagi. Lepas tu kita ada daripada 2 orang rakan kita yang dah bagi RM150, dan saya sendiri. Jadi kita ada, saya sendiri saya tak banyak lah tuan, hujung bulan saya bagi 50 saya di situ. Jadi kita ada RM300 di situ. Dan kita mengharapkan jugalah, kalau kata siapa-siapa pun yang kata dia nak beli baju, boleh dia beli baju, dia main hantar kat kita. Sebab ada banyak keluarga, kalau boleh dia nak hantar dalam 30 pasang ke, baguslah dia main hantar. Kalau kata dia duduk jauh, dia tak boleh main hantar, dia bolehlah WhatsApp saya, dia bolehlah bagi kepercayaan kepada saya tuan-tuan, untuk saya pergi serahkan bagi pihak dia. Jadi bagi baju sekolah kita akan buat bersama dengan Ustaz Khalid pada hari lusa tuan-tuan, lusa. Besok kita akan selesaikan pembersihan, dan juga kita akan allocate lah, orang kata apa, berapa orang yang nak pakai baju sekolah tu, saiz dia berapa dan sebagainya.
And so lusa Ustaz Alik akan turun bawa sekali dengan baju sekolah. Kita akan buat penyerahan lah bagi keluarga ni berapa lai, keluarga ni berapa lai. Dan kita punya target kita, seorang tu akan dapat 2 pasang. Kita punya target kita seorang 2 pasang. Betul kita perlu tolong anak-anak nak masuk sekolah? Ya, betul. Sebab itulah saya buat, orang kata apa, saya buat apa nama ni, flyer tu. Saya buat flyer yang ada puak-puak yang tak puas hati duk kecam saya tu kan. Saat tuan-tuan, saya buat flyer, saya buat crowdfunding lah. Saya kutip, sebenarnya saya dah register dah. Saya dah register dah persatuan dan juga syarikat kan, group venture kan, tapi belum ni lagi di dalam kuari. And so saya terpaksa lah pakai saya punya personal account saya yang dah dikosongkan. Ni. Projek bantuan pakaian sekolah. Ni tuan tengok ni saya punya nombor akaun personal saya lah. Nanti kita akan bagi detail semua, saya akan post dekat page. Ni hari Ahad ni saya akan hantar kat ni lah budak-budak ni dulu lah. Sebab ini masa ni kami pergi cuci dengan Cikgu Bat rumah dia. So parent dia kata baju sekolah adalah satu keperluan. So kita akan serah lah. Kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. So kita akan serah lah kepada 5 orang ni dulu. Jadi lepas tu yang lain-lain tu lah. Dan kepada rakan-rakan kita yang nak join esok, nak beli baju sekolah pun boleh. Cuma esok ni dia tak sesuai sangat lah. Sebab esok ni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turun. So lusa kita buat serahan baju sekolah. Esok ni kita buat cuci lah. Cuci. So baju sekolah ni bukan kita nak buat di Kuala Langat tuan-tuan. Kalau boleh kita nak buat juga di tempat-tempat yang orang susah lah. Di perkampungan orang asli ke, di Hulu Langat dan sebagainya. Terima kasih Fik, bantu orang-orang yang susah, hanya Allah dapat membalasnya. Ya betul, itu niat saya sebenarnya tuan-tuan. Tapi mereka ni kira nak kecam saya, payahlah. Niat saya ni sebab saya duduk di ground, saya tanya. Tuan-tuan, saya tanya sebab bos saya suruh saya buat apa nama ni, dia panggil sebagai apa, inquiry paper. Apa kehendak masyarakat setempat. So itulah bila saya buat tu, saya adalah maklumat-maklumat dia. So itulah maklumat yang saya kongsikan. Bukan nak kata saya seorang nak buat. Siapa-siapa nak buat pun boleh. Sebab sekarang ni, buat setakat sekarang ni belum ada lagi mana-mana NGO ataupun orang perseorangan yang buat bantuan baju sekolah. Tapi hak lain banyak. Tilam, katil, hak tu banyak. Baju banyak. Baju ni, ni saya bagi tahu pada orang ni lah tuan-tuan. Baju ni orang kampung bagi tahu sampai mereka terpaksa buang. Dah terlampau banyak dah baju ni. Baju ni terlampau banyak. Baju kalau nak bagi pun baju budak-budak. Baju dewasa ni memang terlampau banyak lah. Baju budak-budak. Jadi orang kata apa, yang 12 tahun ke bawah. 12 tahun ke bawah ni kurang. Jadi kalau kata baju dewasa ni, kain plekat semua ni banyak. Sejadah ni tuan-tuan, Allah. Makcik ni, saya pergi satu rumah ni, makcik ni kata apa tau? Sejadah ni sampai boleh buat tilam. Bayangkan banyak tak banyak sejadah. Dia kata sejadah ni dia boleh lapik buat tilam tidur. Banyak tuan-tuan. Sejadah ni dah terlampau banyak. Jadi mungkin ramai sangat orang ni sejadah telekung apa semua ni dah terlampau banyak dah dia bang. Orang kampung-kampung situ lah beritahu kat saya. Depa kata kalau nak ni perkakasan dapur, peralatan sekolah, baju sekolah dan juga pakaian budak-budak. Itu adalah keperluan yang paling penting yang mana orang setempat bagi tahu. Jadi kita boleh, rakan-rakan kita pun kalau ni esok nak bawa boleh, tak ada masalah apa. Cuma saya bagi tahu besok ni kita fokus kepada clearer. Besok ni kita nak clear. Kita nak clear semua sampah-sampah dalam kampung semua kita nak clear besok. Orang kata apa, ada rumah-rumah yang kotak lagi kita nak clear besok. Boleh call saya. Siapa yang nak join besok boleh call saya. Tak lama tuan-tuan kita pergi pagi pukul 10. Pukul 10 kita berhimpun. 10 sampai pukul 12.30 kita rehat untuk sembahyang Zuhur. Sembahyang Zuhur pun dekat, masjid dekat tuan-tuan, tak jauh. Jangan risau, kita boleh buat sembahyang jemaah. Masjid dekat ya. Kita boleh sembahyang Zuhur lepas tu makan tengah hari. Lepas makan tengah hari tu kita sambung sikit sampai pukul 4 lebih ke asar, sampai asar. Sampai asar, lepas tu kita orang kata apa sembahyang lepas tu kita buat orang kata apa finishing sikit.
Lepas tu kita balik lah. Pukul 5 tu kita balik lah. Kan? Jadi sebiji rumah ni dalam 6 orang cukup dah. Kan? Saya dah cucuk 3 dos. Terbaik lah. Kan? Ni apa benda pula dah ni? Activate Star Party bagai ni. Okey, tuan bagus Fik usahamu ni, jangan peduli apa orang kata, yang penting niat kita terbaik je. Abang Ahmad, Abang Noh niat tu penting saya niat tuan nak bantu orang saya niat ni tak ada benda lain. Dan saya pun mengharap-harapkan juga tuan sebab apa tuan, manusia ni kan, dia seorang saja tak boleh. Dia kena jemaah. Tambah-tambah lelaki tuan kita kena berjemaah, kita nak buat apa pun kita kena jemaah. Jadi kalau sebab tu saya duk ajak rakan-rakan ni ajak member semua, jom kita buat sekali, jom kita buat sekali. Dia kalau kita nak buat seorang tu nak tunjuk kata nak dapat mileage nak berpolitik dan sebagainya. Muazzam Mustafa Bakri buat di Kuala Langat, di RTB, rancangan Tanah Belia dan juga Labuhan Dagang. Esok kita akan buat. Dan kepada sesiapa yang nak orang kata apa, nak menyalurkan sumbangan untuk pakaian sekolah tu, boleh pergi dekat tu tadi saya tunjuk, dekat page saya pun ada gambar tu kat page saya pun ada ni, saya tunjuk lagi sekali. Dia hari Ahad ni kita akan serah kepada Kuala Langat lah. So siapa yang bagi sehingga tengah malam ni, sehingga esok lah, esok senang sehingga esok kita akan serahkan kepada Yang Amat Berhormat Ustaz Khalid Al-Fandani, Yang Amat Berhormat Ustaz Khalid Al-Fandani, untuk dia pergi Maidin. Dia kena pergi beli baju kat Maidin. So minggu depannya kita akan set tempat lain pula. Projek bantuan pakaian sekolah. Ni saya punya Maybank, nombor akaun dan juga nama saya. Ni untuk pakaian sekolah. Siapa-siapa nak buat pun boleh. Yang nak beli baju siap-siap pun lagi cun. Mai bagi beli Abang Taufik, tolong mai ambil Ustaz. Tak mana? Saya pun pergi naik motor lah. Tak mana? Di Puchong ke, di mana ke, Bangi ke. Janganlah jauh-jauh. Jangan suruh saya pergi sampai Kedah pergi ambil. Dah lah saya naik motor. Naik motor boleh bawa 60 motor tu kan. Slow motor tu. Motor start Khalid pergi kebun. Jadi jangan suruh saya pergi ambil jauh-jauh sangat. Aku dekat-dekat ni saya boleh pergi ambil lah. Aku di KL ke apa ke. Beli siap-siap lagi senang tuan. Tuan beli siap. Ukur badan kat saiz budak lah ni lebih kurang sama tuan Ukur kat ni lah anak-anak tuan-tuan lebih kurang sama jadi ukur lah kat badan anak tuan-tuan. InsyaAllah. Kalau kira tuan 6-17. Itulah malam ni saya rasa dah kot lah. Malam ni kita boleh sembang-sembang pasal politik sikit. Ni saya nak maklumat tu lah. Pada siapa yang kecam tu, turun mai. Nombor saya duduk dah di bawah. Kita bersama-sama. Esok tuan peralatan bawa sendiri. Peralatan bawa sendiri. Makanan insyaAllah saya boleh adjust kot. Saya try tanya bos tengok. Peralatan bawa sendiri. Dia water jet ke. Ni tuan-tuan, saya selalu tengok lah. Saya nak kongsi selalunya mereka bawa water jet je. Tapi banjir di Kuala Langat ni, kita kena faham satu benda. Dia banjir sawit tuan-tuan. Selut minyak. Selut minyak ni dia tak boleh sembok dengan water jet saja. Dia kena ambil sabun, tonyoh dengan brush, bawa dia keluar. Sebab dia minyak, dia berminyak dan dia berbau amat busuk. Jadi saya duk tengok selalu mereka main water jet je, tak boleh. Water jet saja tak boleh, kena bawa main brush. Bawa main brush apa dia panggil? Brush yang kita duk brush lantai tu lah. Bawa main brush lantai tu dengan dia panggil apa? Brush sabut tuan-tuan. Sebab dia nak kena pakai sabun, kita nak kena pakai serbuk apa sabun tu, kita nak kena tonyoh lantai dia bagi dia keluar. Sebab takat sembok water jet tak jadi. Kering, bau dia teruk, bau dia sangat akan memeningkan kepala tuan rumah. Sebab dia lumpur yang berminyak, yang dia melekit. Macam mana nak cakap minyak melekit lebih kurang tu Tuan-tuan sembok, dia cuma keluar hak atas hak bawah tu ada lagi. Dia ada
Warna dia lagi Bila tuan-tuan pegang dalam lantai tu dia rasa berminyak. Dan bila tuan-tuan cium, alamak. Tuan-tuan cium, alamak, jam tu kan. Tangkap kepala. Kan, jangan buat pasal. Syukur alhamdulillah tidak dapat sumbang tenaga, kita boleh sumbang apa yang mampu ya Abang Ahmad Nazri Kan, esok bawa mai brush tu mai sabun. Bawa mai sabun tuan-tuan bawa mai sabun insya-Allah. Kalau siapa nak ikut lah esok. Siapa yang ada kelapangan esok cuti kan. Esok cuti. Tapi syarat dia kena syarat dia. Oh ni makcik ni tuan, makcik ni tengok ni. Ni yang tadi tuan. Yang tadi Saya bukan nak tipu tuan ni tengok ni. Memang apa yang ada dalam rumah memang dah habis semua. Tapi saya dengan suami redha semua kata orang tu nak bantuan daripada orang nak keluar rumah tu semua kan. Ni tadi makcik tu yang saya kata dia lelaki dia OKU tu. Dia kena brush macam ni tuan tengok Dia pun brush dia brush macam ni Ustaz. Saya duk tunjuk pada tuan Yang ada dalam rumah memang dah habis semua. Tapi saya dengan suami redha semua kata orang tu nak bantuan daripada orang nak keluar rumah tu semua kan. Tuan tu dia macam mana? Sebab pula dah tengok video tu Kalau buat macam kedai cuci kereta tak boleh ke Habib? Dia sabun apa? Dia macam kedai cuci kereta kan, kita lempak sabun atas lantai tu kena tonyoh, dia susah sikit selalu yang mereka duk sembok pakai air. Tak boleh tuan, sebab lumpur dia bukan macam belah utara. Kalau kita banjir tu lumpur padi lumpur padi dia tak apa kita sembok dia keluar ini lumpur sawit tuan. Lumpur sawit ni dia minyak dia bau pula penin. Bau dia ni senang cerita macam bau tai lah tuan Abang Fazil tahu dia duduk belah sana kan. Bau tu lebih kurang macam bau tai Senang cerita yang tu tak boleh bagi tahu yang tu tuan, soalan ada apa-apa Ada siapa nak ikut besok? Nak ikut besok boleh. Dapat 10 orang aman tuan. 10 orang kan. Hari Ahad ni kita combine dengan tim Ustaz Khalid. Lagi ramai lagi meriah Amat dahsyat Amat dahsyat kalau Ustaz Khalid dah. Main seorang boleh baca doa seorang. Kita kena ada wakil seorang boleh baca doa. Saya tak erti. Tim hak yang ni ada dah. Di peringkat hak kementerian ada 601. Kod hak lain-lain siapa nak follow boleh Tapi jangan ramai sangat lagi tak jadi kerja. Dia jadi sembang. Dia jadi sembang. Satu rumah main 20 orang sembang Macam mana tuan rumah lah pening tanya tuan rumah macam mana banjir macam mana mai ayak mai kat mana tu kena orang utara pula jangan tanya banyak mai Penang mai kat mana pakcik ayak ni masuk kat depan. Laju dah ayak masuk. Dia tanya pula laju dah ayak masuk. Laju pakcik tak ada nak lari 5 minit. Berapa minit pakcik tanya buat dak lagi duk tanya duk sembang tu. Parah ni. Lepas tu dia nampak pula lumpur naik parah ni teruk Mamat dahsyat ni banjir ni. Isyilah. Habislah belah-belah ni semua adik-beradik kau ni semua kena habis Dia tanya pula adik-beradik Tak nak habis cerita dia tanya tu. Kawan duduk di belakang tu tak jadah apa ni duduk sembang Tanya je teruk je habis tu macam mana pakcik lari pergi mana ni lari duduk di sekolah lari. Lari pergi di sekolah. Dia tarik lanjut lari pergi di sekolah tu. Lagi dia fikir nak tanya soalan pula lepas tu di sekolah makan macam mana pakcik Depa bagi makan elok tak? Lagi tuan rumah kata dalam jadah dia ni balik dia kata jenis duk sembang macam kan. Main pula geng belah kita pula utara pagi dia tanya habis-habis dia tanya habis-habis makan macam mana cik ni alhamdulillah cik ramai cik kata ramai budak universiti ada pak cik tu kata alhamdulillah lah depa main tapi depa main duk buat duk sembang ni buat apa dia kata macam ragam manusia tuan So besok tuan boleh lah WhatsApp saya tuan WhatsApp saya
Nanti kita bersama-sama. Bersama-sama. Ni kepada siapa yang bagi star ni, terima kasih. Dapat tawi. Gelak besar tu, dia besar. Gelak tu, kalau gelak tu sebab besar. Kan? Tara nak habis soalan. Oh. Dia tarik lanjut nak batal dah. Bunyi ujung. Tokok tu pakcik tu. Aduh. Agak-agak lah Penang. Dia Ustaz Sufian dah masuk dah. Ustaz Sufian. Ustaz Sufian. TAD dah masuk. Aduh. Ambil. Dah settle sikit-sikit. 3 hari kat sini. Hari ni. Kita add Ustaz Sufian masuk. Lepas suruh dia tegur. Agak-agak lah Penang. Dia tanya pula lah. Dia tak masuk Ustaz Sufian ni. Khabar Reza. Duk gelak tu macam biasa tu. Dia decline. Dia busy kot. Duk gelak tu macam biasa tu. Kan? Duk pergi tanya kan. Ustaz Sufian tu Ustaz Sufian. Ustaz tu Ustaz. Kan? Ada Azaz saya dah tengok kan. Teruk mampu kan. Sampai ke petang pun tanya kan. Duduk dalam tu kan. Pak Long tu pun duduk bersila jawab soalan kan. Tuan rumah tukang jawab soalan. Kawan tukang duduk tanya. Ni lepas tu dia tanya pula kan. Ni sampah banyak-banyak. Lepas ni siapa main angkat Pak Long lah. Oh ni sampah ni tak tahulah. Mereka tak main angkat ke. Ish lah. Teruk tu lah. Mereka ni lah. Kan. MB buat apa MB? Dia duduk tanya tu dia duduk buat apa. Kan. Mula banyak cakap dia bagai ni. Cuma lambat siap lah kan. Itulah masalah dia tu. Kan. Saya macam tu. Rimah kita tu. Kita duduk tengok tuan rumah jadi serba salah kan. Apa nama tuan rumah pun kata Sat saya nak pergi tengok Sat belakang. Oh tak apa cik kan. Dia apa dah tak apa dah tu. Saya kira ikut tuan rumah habis. Kan. Tuan rumah nak lari tu kan. Apa nama dia duduk di depan duduk sembang tu kan. Tuan rumah pun beritahu Sat tu. Apa saya nak pergi belakang Sat ni, pergi tengok dia pada buat apa atas di belakang. Dia pun kata tak apa. Pergi lah. Saya kira dia pun ikut lah tuan rumah pergi belakang. Tuan rumah nanti kata aduh aku bukannya lah nak lari pada ni. Pipi di belakang dia tanya pula. Loh, habis no belakang no. Tak ada apa tinggal no. Jadi. Tu jam no. Tu jam. Sekarang ni awak kat mana ni? Awak kat mana? Saya kat Putrajaya. Tuan rumah nak lari pergi belakang kan. Lagi tuan rumah pun jawab. Itulah habis dah belakang ni kan. Tak ada apa tinggal kan. Lepas tu dia kata, loh, mesin basuh pun jahanam no. Ish lah, selut habis. Kan? Saya tahu rumah tak apa, saya nak pergi depan pula, nak pergi tengok depan. Dia ikut lah pergi depan. Lagi tahu rumah tak ada, pergi dah aku dia tak. Dia. Abang nasi dauk kita apa dah? Abang nasi dauk. Teruk abang nasi kena banjir abang nasi. Abang nasi duduk mana? Duduk Johor kot. Johor tengah standby. Johor amaran tuan Johor. Teruskan usaha. Johor amaran tuan Tak lah. Batam Batam kita Batawi kan. Tapi orang Kedah ni dia suka sembang tuan. Tuan jangan marah. Dia suka sembang. Hizrul Malaya. Saya ada daripada Natma amaran malam kita mana notis kesiapsiagaan BC Ustaz Sufian BC Syat seminit bahaya tuan bahaya hujan lebat berterusan dijangka berlaku. Ni dah berlaku dah di Kelantan, Jeli, Terengganu, Kemaman dengan Pahang, Kuantan. Johor 1 Januari ni 1 Januari tuan besok waspada. Ni Kedah pun kena ni. Syat. Ni tuan-tuan boleh tengok kat page saya ada. Ni. 1 Januari, 2 Januari. Johor mana? Johor 2 Januari. Hujan berterusan dijangka berlaku. Ada ni Sabah. Kedah pun jaga, Kubang Basuh jaga tuan. Tuan rumah jam Mai Ustaz Sufian. Lari pula Ustaz Sufian kita.
Tak masuk ni. Kita main accept. Jaga-jaga anda di beberapa kawasan yang saya sebut tadi. Di Kelantan dah jadi dah. Di Kedah pun jaga ni. Kubang Pasu, Pokok Senar, Padang Terak, Pendam. Bagus kan? Waalaikumsalam. Ada mana? Alamak, sorry. Dok ada kedai makan. Ada kedai makan. Apa cerita? Tu tahu lah. Tu Ustaz tadi saya sota dengan tuan rumah dia. Ustaz buat kelaku macam tu dengan tuan rumah. Apa saya buka dengar nama Penang ya, kelaku ni dengar Penang ya, apa cerita? Tak, si abang dia selalunya belah utara lah jenis. Kalau pergi hantar pantai ada seorang jenis macam tu Ustaz. Dia bang daripada awal sampai habis kan. Dia tanya tuan rumah tu daripada A sampai Z lah, kira balik tu dia boleh semua maklumat semua. Dia tanya, DPP di rumah tu, banjir naik no. Padahal dia nak pergi rumah tu memang rumah banjir lah. Tapi saja seronok nak sembang. Itulah tadi saya duduk sembang tu. Pak sangkut orang belah utara ni dia ramah sikit Zain. Sebab tu dia pergi tanya, dia pergi sembang tu. Dia pergi tanya. Sebab dia ramah. Orang-orang belah selatan tu, dia korang sembang, dia buat berlakon lagi banyak daripada kerja kan. Dia kalau nak kenal Penang ni senang Ustaz. Dia sebut je lah, rumah macam mana? Rumah ayat ni rumah dia tekan. Kalau rumah ni dia orang Tanjung. Orang Tanjung dia kata rumah. Ustaz punya Ustaz rumah Ustaz Tanjung rumah ni kira kalau kita cakap rumah ni mana kita ni kira anak Tanjung lah. Kita bukan darat lah kan. Penang ni dia bagi ada 5 daerah. Bila kalau mai di rumah ni kan, rumah ni kira Tanjung punya bahasa lah. Bahasa di Tanjung. Okey. Apa cerita banjir sekarang ni? Kita cerita banjir. Saya pun dah lama tak live. Dah lama tak masuk Syafiq live ni. Melibatkan banjir. Saya cuma ada baca Syafiq punya posting untuk tolong baju sekolah kan. Ya Ustaz. Untuk ya bagus. Yang tu sebenarnya tu alhamdulillah lah. Satu tindakan yang bagus untuk kita membantu. Tindakan yang bagus untuk Syafiq buat ni untuk membantu. Tapi saya benda ni saya dah kenal secara praktikal. Sebab tu saya cuma nak habaq sekarang. Dia macam mana pun kita buat, dia tidak akan boleh menghalalkan cara. Kita apabila kita sentiasa berada di lapangan, kita ada di dalam media sosial, kita sentiasa live, kita juga akan ada kawan-kawan yang support kita yang ramai. Dalam masa yang sama, kita juga akan ada musuh yang ramai. Okey? Apabila Syafiq upkan account bank personal, kalau tak silap saya, yang tu adalah account bank personal, bermakna akan ada musuh yang ramai, akan ambil kesempatan, akan buat tuduhan, hatta mereka boleh buat sampai pergi buat satu laporan, melibatkan kita ambil kesempatan dengan menggunakan penduduk di sana, kita ambil kesempatan kutip dana untuk diri kita sendiri. Yang ni perlu berhati-hati lah, saya rasa yang ni perlu kita hati-hati. Yang tu semua cuma nasihat saya sebagai kawan lah kan. Ya Ustaz, yang tu saya dah settle. Yang tu sebagai kawan saya menasihati lah yang tu. Dia jenis Ustaz. Okey, kan. Sebab saya tengok benda ni dan bukan kepada Syafiq yang nak terjadi, tapi dah terjadi dah. Sebelum ni semasa kita bergerak di NGO kita. Ya Ustaz. Teruskan. Line saya ke? Saya main line ke? Okey Ustaz. Mencelah sikit boleh? Mencelah sikit. Boleh. Okey Ustaz. Saya sebenarnya pasal line sangkut. Boleh. Ustaz, okey. Saya sebenarnya dah register satu NGO dan juga dah register satu venture syarikat untuk buat kerja amal ni lah. Tapi masalahnya kami kena query untuk buka akaun. Dia kena query dalam tempoh kan. Jadi orang kata apa, masa tu delay.
Jadi saya telah pun mengosongkan, salah saya ada 3 akaun. Saya ada Bank Rakyat, saya ada CIMB dan saya ada Maybank. Jadi saya kosongkan akaun Maybank saya tu. Jadi untuk tujuan ni lah dalam masa seminggu ni. So dekat situ saya dah bersedia untuk menjawab apa sahaja catatan kalau mereka buat tu. Kita print pernyataan akaun je lah. Kita print dan kita tunjuk bayaran orang kata apa resit pembelian yang kita telah pun membeli barangan-barangan sekolah tu. Lagipun kita tak ada lah mengharapkan sampai 1 juta kan. Jadi kita cuma mengharapkan sebagai inisiatif saya ni adalah sebagai langkah buah mula, Ustaz. Maknanya buah mula untuk bagi tahu kepada orang bahawa keperluan orang sekarang ni adalah baju sekolah. Itu inisiatif saya. Itu inisiatif yang pertama. Dan saya juga nak mencabar beberapa rakan NGO yang kita telah hubungi yang mana mengatakan baju sekolah ni adalah satu keperluan untuk mereka. Sebab kita hubungi dia apa? Mereka kata, mereka dah buat bantai tilam dan sebagainya. Kita kata baju sekolah ni satu keperluan. Jadi insya-Allah kita akan buat dalam seminggu ni. Minggu ni dengan minggu depan. Kita dah standby untuk menjawab segala kalau ada orang yang jaki, sakit hati dan sebagainya lah. Jadi itu saya dah bersedia daripada sudut situ, Ustaz. InsyaAllah. Okey, Ustaz? Okey. Macam saya bagi tahu tadi lah kan. Macam saya bagi tahu tadi, benda yang kita buat tu benda yang baik. Kita tak boleh menghalalkan cara. Memang saya faham Syafiq akan buat akaun, akan clearkan akaun, kan, buat statement. Benda ni semua kita faham. Tetapi sebagai orang politik yang kita ada musuh, kita jangan bagi peluang dan ruang kepada lawan musuh kita ambil kesempatan atas kita. Yang ni saja. Yang lain saya tak ada masalah. Dan kalau buat kutipan awam menggunakan akaun peribadi, perkara ni pun tak boleh. Saya rasa ni sebenarnya tak boleh. Kalau ada laporan ni jadi salah. Jadi satu kesalahan. Kan? Saya tak mau bila dah orang mula donate. Okey, yang menyumbang tu bukan kawan-kawan kita saja. Kadang musuh kita boleh menyumbang. Dia menyumbang dan dia akan bagi tahu bahawa kita menggunakan kesempatan yang ambil kutip dana awam. Yang ni saja, yang lain tak ada masalah, boleh teruskan lah. Saya cuma habaq share benda-benda yang boleh terjadi kepada kita. Katalah contoh macam kalau orang tak kenal Syafiq, tak tahu Syafiq siapa, tak apa buat. Tapi orang kenal Syafiq sekarang ni. Kan? Syafiq Halim orang kenal PPBM, orang kuat Tan Sri Muhyiddin duduk support kan. Yang ni pun dia akan terpalit. Dia akan terpalit melibatkan parti tu sendiri sama. Kalau orang tak kenal tak ada masalah. Macam katalah Ustaz Sofian buat. Tak ada masalah, orang tak kenal. Saya kutip berapa banyak pun kan. Saya boleh kutip secara individu kan, tak ada masalah. Tapi Syafiq Halim ni orang yang terkenal. Jadi bahayalah. Okey. Yang tu melibatkan kutipan lah. Saya tak nak sentuh lah lama-lama saya panjang-panjang benda tu. Okey. Cuma saya nak sentuhkan melibat banjir. Okey, jap Ustaz. Saya nak cerita satu benda. Dia sebenarnya mengikut kepada akta, sama ada pertubuhan ataupun individu tidak dibenarkan. Sebenarnya pakai pertubuhan pun tak boleh. Kan, pakai pertubuhan pun tidak boleh membuat kutipan tanpa permit yang sah daripada orang kata apa pihak berkuasa. Jadi dia kena mohon permit untuk buat kutipan awam. Tapi di sini dia punya reason dia adalah kita bukan buat kutipan awam secara tabung ataupun secara terbuka. Dia antara rakan-rakan saya, siapa yang nak menyumbang saja. Dia tak kira macam orang kata, oh tak boleh masuk dalam akaun peribadi, boleh masuk dalam akaun NGO. Siapa kata? Akta kata tak boleh. Akta kata tak boleh. NGO, syarikat ataupun persendirian tidak dibenarkan membuat crowdfunding tanpa permit yang sah. Dia kena lantik seorang peguam. Dia kena masuk dalam firm dulu. Baru dia boleh ni. Tapi bila kita nak buat dalam kaedah tu, dia makan masa lah. Makan masa lagi satu. Who's yang nak bayar lawyer ni? Siapa nak bayar firm, nak tumpang akaun firm ni? Sebab dia kena masuk dalam akaun firm. Jadi kalau kata dekat situ bahawa pertubuhan dibenarkan, saya rasa adalah akta bagi tahu dengan jelas bahawa pertubuhan juga tidak dibenarkan tanpa permit. Boleh cek dalam surat khabar dan juga akta. Okey tak? Jelas? Okey.
Tak ada masalah. Kalau benda ni boleh jalan saja. Tak ada masalah. Kan? Cuma sekarang saya nak isu banjir lah. Saya nak tengok mengenai isu banjir lah. Okey, dia banjir yang berlaku sekarang ni. Kita tengok banjir ni dia okey. Okey jap, saya nak tunjuk ni dia punya aliran dia lah cara nak buat Dia kena ada ni permit kutipan derma awam. Dia kena ada satu salinan borang permohonan, dia kena mohon dulu. Kan? 4 keping gambar bagi setiap orang, bagi pemohon dan pemungut. Satu salinan foto state kad pengenalan, minit mesyuarat. Lepas tu salinan penyata akaun. Langkah-langkah permohonan tu dia kena mohon dulu kepada ketua polis daerah untuk membuat satu kutipan. Maknanya dia bukannya semua orang boleh buat, persatuan pun tak boleh buat. Ada orang kata saya buat atas nama persatuan, tak boleh. Siapa kata? Akta kata kena ada permit. Jadi itu kena faham. Hak ni rakan-rakan saya dalam friend of Syafiq Alim. Sebab terang-terang saya bagi dia itu friend of Syafiq Alim. Jadi bukan kita buat secara open, maknanya terlampau umum dan sebagainya. Sebab tu saya suruh WhatsApp dulu, mereka WhatsApp saya, mereka bagi tahu saya. Okey Ustaz. Okey, saya nak melibatkan banjir yang berlaku lah, banjir. Kita tengok bahawa selalunya berlakunya banjir, masa itulah akan muncul ahli-ahli politik, kerajaan, agensi korporat, agensi kerajaan swasta akan membanjiri tempat berlakunya banjir. Sebagai contoh di Pulau Pinang alami banjir yang teruk tahun 2017. Tahun 2017 semasa 2017 itu sehingga kita memerlukan bantuan daripada pihak AKM. Macam mana yang berlaku di Selangor, di Pahang dan Pulau Pinang berlaku pada tahun 2017. Angkatan Tentera turun mai bantu di Pulau Pinang. Cuma saya nak bagi tahu apabila berlakunya banjir bencana alam, kita hanya tengok kepada bantuan YB ni, YB kawasan ni, dia akan tengok kepada bantuan-bantuan yang seolah-olah bagi nasi bungkus. Selepas itu bagi keperluan asasi dan setakat itu saja. Setakat itu. Sedangkan bantuan ni turun bantuan ni kalau kita tengok sekarang ni berpuluh-puluh juta, tapi masih ada lagi rumah-rumah keluarga-keluarga, masih ada lagi rumah-rumah keluarga-keluarga yang masih berbunyi tidak mendapat bantuan. Sebenarnya saya rasa bahawa kerajaan tu dah turunkan bantuan, NGO dah turun, ada daripada sektor korporat, ada dari berbagai-bagai sektor yang membantu. Adakah menyebabkan agihan kepada bantuan ini yang terhenti ataupun terhalang untuk sampai kepada mangsa banjir itu sendiri? Yang saya rasa yang perlu kerajaan lihat agihan kepada bantuan. Nombor 2, agihan ni pun kita tengok dia turun melalui siapa? Adakah turun melalui badan-badan politik ataupun turun daripada melalui agensi kerajaan sendiri? Kalau turun melalui badan-badan politik yang menguruskan dana-dana bantuan ni, yang mengagihkan bantuan-bantuan ni, saya rasa perkara-perkara macam ni yang terjadi dulu di Pulau Pinang pun tak semua rumah dapat. Kan? Sebab dia akan terlepas pandang, banyak yang akan terlepas pandang. Tapi kalau nak turun melalui agensi kerajaan, mereka tak ada kekurangan tenaga, kekurangan logistik untuk nak membantu mangsa-mangsa banjir yang ni. Yang ni yang saya tengok yang berlaku yang semacam dulu di Pulau Pinang. Dan sekarang ini kita masih dengar di Selangor, di 5 negeri, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka, Kuala Lumpur, masih lagi sampai ke hari ini NGO dan anggota-anggota jentera kerajaan masih membantu, dan ada lagi bahawa rumah-rumah keluarga-keluarga yang terlepas pandang dari mendapat bantuan. Yang ni yang perlu kerajaan lihat. Dan kita tengok sebenarnya pejabat-pejabat wakil rakyat, macam saya katakan di Pulau Pinang tempoh hari tahun 2017,
pejabat-pejabat wakil rakyat dia tidak main peranan yang proaktif untuk buka bantuan kepada mangsa-mangsa banjir. Tak ada. Saya tak pasti di Selangor, di Kuala Lumpur macam mana saya tak pasti. Tetapi kalau perkara yang sama berlaku bermakna YB wakil rakyat ADUN dan Parlimen tidak mainkan peranan yang proaktif untuk membantu mangsa banjir. Ini yang berlaku kepada kita di Pulau Pinang sehingga ada tempat-tempat yang kita tidak disantuni oleh YB kawasan. Hatta daripada agensi kerajaan juga tidak membantu. Nombor 4 saya nak bagi tahu Syafiq bahawa saya tidak pasti bagaimana pengurusan untuk mengemas dan membantu mangsa-mangsa banjir di negeri-negeri yang terkesan. Tetapi yang saya maklum bahawa jentera-jentera kerajaan ni hanyalah mereka akan membersihkan kawasan awam sahaja. Mereka tak akan masuk bersih dalam rumah. Sebagai contoh melibatkan bandaraya ataupun perbandaran, melibatkan anggota bomba. Mereka hanya akan cuci jalan raya, kawasan-kawasan penempatan awam sahaja yang mereka akan cuci. Kalau melibatkan rumah di dalam rumah, anggota-anggota kerajaan ataupun badan-badan kerajaan ini tidak akan cuci. Sebab ini yang berlaku yang saya cakap di Pulau Pinang. Sebab dia akan banyak menyebabkan risiko. Sebagai contoh kalau mereka masuk majlis bandaraya ataupun perbandaran, bila dia masuk cuci di dalam rumah, mungkin mereka tak mau ambil risiko bahawa akan berlaku kehilangan, kerosakan harta benda. Hilang harta benda ini akan dituduh kepada anggota-anggota kerajaan ataupun penjawat awam ini. Apabila ini berlaku, bermakna jentera kerajaan hanya membantu di penempatan di kawasan-kawasan awam, bermakna penduduk sekarang ini yang saya nampak, penduduk perlukan kepada tenaga sokongan untuk membersih dalam rumah mereka sendiri. Dan dalam rumah mereka ini yang paling penting untuk kita NGO fokus. Dan saya tengok di selepas 18 hari bulan lebih. Menjelaskan ya. Ustaz, saya sekarang ni adalah seorang pejabat awam dan kita awam turun nak ratus satu orang untuk bantu basuh rumah mangsa banjir. Di Hulu Langat, di Kuala Langat dan juga di Seri Muda Shah Alam. Jadi memang pejabat awam kita basuh rumah dan jadi tak heran tak kata kita basuh bangunan awam saja, tu saya rasa misleading the issue lah. Sebab kita memang turun untuk bantu rumah mangsa banjir. Yang keduanya daripada sudut pengagihan bantuan ni dia ada dua, dia ada jenis-jenis bantuan. Bantuan yang disediakan oleh kerajaan, bantuan yang disediakan oleh badan politik dan bantuan yang disediakan oleh orang ramai ataupun NGO. Jadi bantuan kerajaan ni dia memang akan bagi kepada semua. Badan politik tu saya tak pastilah. Mungkin dia akan bagi kepada pengundi dia. Yang tu saya tak pastilah. Tapi kalau daripada sudut Perikatan Nasional, kalau kita tengok Jabatan Amal dan juga Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional, dia bagi kepada semua. Jadi NGO pun jangan duk kata NGO bagi kepada semua masyarakat. NGO sendiri pun tidak ada kemampuan juga. Dia bagi kepada kawasan-kawasan yang tertentu saja. Dia tak boleh nak cover sampai seluruh daerah tu. Jadi dia bagi kepada kawasan-kawasan tertentu yang dia ada maklumat ataupun dia ada rakan di tempat itu. Jadi dia bagi kat kawasan tu. Jadi semua orang bermain peranan yang penting sebenarnya dalam menghadapi bencana dan dalam pasca bencana ni. Jadi setiap orang ada tanggungjawab yang masing-masing. Di pihak kerajaan, kerajaan sentiasa komited untuk membantu rakyat. Dan hari ini bayaran bencana tidak dimasukkan ke dalam akaun tetapi diserahkan secara wang tunai. Jadi setakat hari ini ramai dah yang dapat secara tunai. Jadi diserahkan di rumah ke rumah dan diserahkan di pusat-pusat PPS. Jadi itu yang kita perlu fahami lah Ustaz. Mungkin Ustaz tak apa nak ikuti sangat berkenaan banjir sekarang ni. Saya cuma nak maklumkan, yang saya beritahu, penjawat awam ni yang bantu ni siapa? Individu lah penjawat awam. Agensi lah, melibatkan agensi lah. Agensi, siapa? melibatkan kementerian, KPLB, KKMM, NATMA, JPM, apa lagi? Kementerian Wanita dan Masyarakat, semua kementerian lah, KBS, semua daripada mereka turun. Bagi Kementerian Multimedia, 601 orang. Dah 2 hari dah turun. Itu adalah di peringkat Kementerian Multimedia.
Bermakna sekarang ni yang saya bagi tahu ni untuk 2017. 2017 di Pulau Pinang memang penjawat awam ni tak masuk untuk basuh rumah penduduk. Kalau saya ada di Selangor ataupun di Kuala Lumpur, saya rasa saya mungkin akan ke lapangan dan saya akan proofkan perkara ni. Sebab kalau nak mengikut bahawa katalah penjawat awam masuk dalam rumah satu penduduk semua membersih, saya rasa mereka tak ada kekuatan untuk nak buat perkara ni. Sebab kalau di Pulau Pinang kita yang saya cakap ni berdasarkan pengalaman saya melibatkan banjir. Memang tak akan basuh dalam rumah. Sebab saya duduk di Jalan P. Ramlee. Jalan P. Ramlee ni setahun 3 kali naik banjir. Naik banjir ni setahun 3 kali, dia bukanlah bencana besar macam yang berlaku pada tahun 2017. Tapi setahun 3 kali ni banjir naik atas dada dalam rumah-rumah penduduk kampung. Kereta tu tenggelam lah. Kan? Tetapi apabila selepas banjir, masalah yang utama ni adalah melibatkan selut. Banjir ni dia akan bawa selut. Selut ni lah yang akan memberi kesan dan rosakan yang paling besar kepada mangsa. Dan apabila bomba datang, majlis bandaraya datang, mereka hanya tembak ayak di atas jalan saja. Mereka tak akan masuk untuk bantu di dalam kawasan rumah penduduk. Tapi saya tak faham di Selangor, Kuala Lumpur, mungkin saya tak tahu. Tapi kalau bagi saya, yang kita tengok sekarang ni yang masuk selalunya apabila kita menguruskan banjir, yang masuk ni adalah NGO sahaja, daripada parti politik, daripada tak ada parti, kan, daripada individu. Mereka yang akan masuk ke dalam rumah-rumah, sediakan water jet, sediakan wheelbarrow, cangkul, skop dan sebagainya. Yang inilah yang saya bagi tahu. Saya cuma kongsi apa yang saya buat di Penang yang kita membantu. Tapi di KL macam Syafiq kata ni, mungkin ada mereka membantu sekarang. Yang itulah saya cuma kongsi perkara-perkara macam ni lah, melibatkan banjir. Dan banjir ni dia akan berulang. Dia akan berulang, sebab tu saya bagi tahu. Macam kita, macam tempat saya, bila kata Jalan P. Ramlee ni orang tahu setahun 3 kali banjir. Orang takut tahu sebab saya berpuluhan tahun duduk dalam kawasan banjir ni. Dan saya memang yang bantuan-bantuan melibatkan banjir yang berulang ni memang mereka dah tahu siap bagi nasi. Sedangkan bukan nasi bungkus. Sedangkan dia kena melibatkan kepada satu bantuan yang cukup besar. Kita tambah-tambah melibatkan 2017 macam kita banjir 2017. Kereta kita semua barang rumah saya lingkup tahun 2017. Kita dah alami macam mana yang sekarang ni penduduk alami. Dan kita harap kerajaan pada hari ini sebelum kerajaan nak menghampiri pilihan raya, mereka bagi satu perhatian kepada rakyat. Kita tak kira lah pembangkang ke kerajaan ke. Yang penting bagi saya rakyat saja yang kita perlu bantu lah. Yang tu lah saya punya kongsi lah kan, sama-sama. Macam tu lah kita sokong mana-mana kawan-kawan yang buat program melibatkan bantuan banjir, yang turun pergi bantu. Alhamdulillah. Kita memanglah kita menghargai dan kita ucapkan terima kasih lah kepada semua. Tak kira sebenarnya kita kena bubuh lambang politik, jenama politik, pakaian politik kita kena letak tepi. Apabila kita menghadapi satu bencana melibatkan rakyat, melibatkan negara. Sekarang ni kita kena letak satu vision untuk membantu rakyat perlu di hadapan. Yang ni yang perlu terjadi kepada politik yang ada di Malaysia lah sekarang. Dan saya tertarik baru-baru ni di Jordan melibatkan satu isu melibatkan di Jordan, ahli parlimen Jordan dalam parlimen bergaduh. Bertumbuk dengan speaker, ahli parlimen Jordan bergaduh di dalam parlimen melibatkan isu menguruskan hal ehwal rakyat. Tapi di Malaysia belum ada lagi. Ya. Alhamdulillah, mungkin Syafiq masuk parlimen dia boleh bergaduh. Dalam parlimen saya tak tahu. Bukan kita kena cetuskan satu budaya yang baru. Dia masalah sekarang tidak ada masalah yang mengatakan macam di Selangor ataupun di mana-mana negeri banjir ni, dia tidak ada masalah berkaitan dengan NGO buat kerja lebih ke kerajaan tak buat kerja ke tak ada. Dia masalah yang dihadapi sekarang ni adalah koordinasi. Jadi macam Selangor ni adalah kerana Menteri Besar tak faham tugas dia. Dia tak faham peranan dia di bawah arahan MKN 20. Jadi terabok sikit di situ. Dan daripada sudut jentera kerajaan, memang jentera kerajaan mencukupi. Dan kita ada JKR, kita ada Majlis Pembandaran. Yang mereka ni lah sebenarnya
yang menggunakan jentera-jentera berat yang buat parit dan sebagainya, angkat sampah dan sebagainya. Jadi macam di Selangor ni untungnya sebab ada kementerian-kementerian di Selangor. Jadi kementerian ni dideploy seluruh Selangor untuk membantu masa banjir. Jadi dia tidak timbul isu berkaitan dengan NGO ataupun kerajaan yang buat lebih sebenarnya. Dan juga NGO juga dibantu oleh kerajaan sebenarnya. Jadi saya pun pernah duduk dalam NGO, Ustaz. Saya pun tahu. Jadi dia tidak orang kata apa yang kita kata NGO buat semua tu, saya rasa benda yang salah lah. Sebab kalau kita tengok di Kuala Langat sendiri pun semua daripada kementerian dan juga daripada universiti. Universiti pun dia mewakili kementerian juga, Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi itulah yang perlu kita lihat adalah sebagai seorang rakyat Malaysia. Tak kira sama ada dia seorang pejabat awam ataupun dia orang awam, dia adalah seorang rakyat Malaysia dan dia bertanggungjawab ke atas negara bangsanya sendiri. Itu Ustaz. Ustaz, bateri tinggal 15% ni. Bateri cuma saya last saya nak beritahu last. Malam ni insya-Allah 9.30 malam di Ambang 2022 saya bukan nak ucap Happy New Year kepada kawan-kawan saat lagi malam. Saya cuma nak bagi tahu saat lagi rakan-rakan yang ada berapa puluh orang dalam ni di Ambang 2022 saya akan turun di lapangan saat lagi. Saya akan berada di Padang Kota, di Chulia Street, di Love Lane, tempat-tempat yang menjadi satu penumpuan apabila sambutan tahun baru. Saya akan live di situ 9.30 malam. Saya cuma dalam live saya cuma nak tunjukkan bahawa beginilah keadaan apabila kerajaan membenarkan pelbagai sektor beroperasi. Bagaimanakah kita nak tengok penjarakan sosial, pematuhan SOP semasa negara sekarang ini diancam oleh satu lagi virus Omicron. Dan dalam masa yang sama kita masih lagi mengekalkan penjarakan soft di masjid-masjid dan surau, dan kita masih lagi mengenakan satu SOP yang cukup ketat apabila umat Islam nak menunaikan solat fardu Jumaat. Dalam masa yang sama, kita bebaskan tempat-tempat minum arak, kita buka tempat-tempat disco, kita buka kelab-kelab malam, kita tanpa ada sebarang penguatkuasaan dan pengawalan SOP. Malam ni, saya akan buktikan sekali lagi bahawa tempat-tempat ini tidak mematuhi SOP dan kerajaan tidak ada penguatkuasaan yang akan diambil kepada pengunjung-pengunjung yang mengunjungi kelab-kelab malam pada malam ni. Ini kita nak tengok sebab melibatkan kita beritahu yang itulah saya akan turun. Okey, itu saja. Okey Ustaz. Okey, baik. Assalamualaikum. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Okey, setakat saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.